Hai, bismillahirrahmanirrahim. Actually tengah azan, saya senyap sekejap. Kabur dah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nampak muka saya je terkebit-kebit tadi. Actually saya tekan dia terus laungan azan tadi. So kita bagi laluan azan jap. So tuan-tuan dan puan-puan, hari ni saya sampai ke sini. Actually tadi lagi. Okay, saya nampak dekat situ Tuan Fendi, apa khabar? Okay, Halah Hafiz. Dekat skrin sini tak nampak mata-mata yang memandang. Kena tengok phone lagi satu. Baru nampak. Daripada dulu lagi saya tak tahu kenapa sampai sekarang tak ada jawapan. Tak ada jawapan. Okay. So Tuan Zahari, itu je jaga sempoi. Apa khabar semua? So okay, hari ni di tangan Nadia ada koleksi bunga emas. Okay, koleksi bunga emas. Okay, beberapa hari ini ada yang PM Nadia bertanyakan pasal jadi dealer dekat Public Gold. Ada juga yang pagi-pagi tadi yang PM Nadia untuk jadi dropship. Dropship. Okay, ada yang juga bertanya, tak nampak aku dah pegang. Ada yang bertanya bagaimana nak buat income dekat Public Gold. Okay, apa syarat dia? Apa lagi soalan? Yang berkaitan dengan dealership lah. Okay, bagaimana nak tambah income dan kenapa nak kena buat income dekat Public Gold ni? Okay, sebenarnya kebanyakan ramai customer Nadia asalnya bermula dengan simpan emas untuk diri sendiri. Okay, saya rapatkan sikit lah, jauh sangat. Okay, kebanyakannya adalah saya nampak Ikram. Okay, apa khabar? Kebanyakannya yang simpan emas yang bermula di Public Gold, yang memulakan jadi customer, kebanyakannya directly lah. Biasanya mereka bermula asal-asalnya niat untuk simpan emas untuk diri sendiri. Tapi dekat Public Gold ni, okay,
bila anda beli emas dengan suatu kuantiti jumlah yang lebih sikit, yang banyak ataupun mengikut terma syarat pada waktu pembelian, anda mungkin layak digelar dealer public gold. Okey, dan dealer public gold ada 3. Okey, dealer biasa, normal dealer, priority dealer dan master dealer. Okay. Jadi sesiapa sahaja boleh bergelar dealer public gold. Sesiapa sahaja pun boleh. Asalkan beli emas dekat public gold, so boleh bergelar dealer public gold. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan beli koleksi 50 gram ni, yang nampak Nadia belanja 50 gram ni. Okey, 50 gram. Sesiapa yang beli 50 gram dan tambah dengan wealth card, dia mesti kena tambah dengan wealth card. Tapi kalau sesiapa yang beli tanpa tambah wealth card pun tak boleh jadi dealer juga. Okay, dia kena beli 50 gram, lepas tu dia kena bagi tahu saya dan bagi tahu staff. Kalau you all tak bagi tahu, saya pun tak tahu. Okay, nak menjadi dealer. Ada orang dia tak nak jadi dealer tau. Ada orang dia tak nak, memang tak nak. Dia memang nak simpan untuk beli emas je. Okay, why nak kena jadi dealer? Sebab pembelian diri sendiri akan dapat komisen. Komisen belian balik selepas belian yang jadi dealer tu lah. Okay, so setiap kali tuan puan beli emas akan dapat komisen, dan jual beli juga dapat juga komisen masa jual balik. Okay, jadi bila beli je dapat komisen, bila jual dapat komisen. Lepas tu bila tuan puan rajin, dia bermula sebenarnya dengan diri sendiri. Kemudian sesiapa yang tahu dia boleh jana income, boleh jana, sebenarnya pendapatan dekat public gold dia ada macam-macam cara dan macam-macam fokus sebenarnya macam mana nak buat. Tetapi macam Nadia lebih fokus kepada saya membina empire saya dan menjana passive income. Why saya cakap passive income? Sebab kalau dulu-dulu memang saya seorang yang actually saya tak suka nak bekerja. Nadia tak suka nak bekerja. Nadia buat public gold ni sebab suka-suka. Bila suka-suka, bila kita buat benda yang kita suka tapi dibayar, lagilah kita suka, betul tak? Betul ke betul? Okay, saya suka emas sebab dia boleh merubah diri saya daripada seorang yang suka berbelanja kepada seorang yang lebih menyimpan. Okay, sebab saya seorang yang sangat boros. Nadia seorang yang sangat boros, seorang yang suka shopping. Okay, thank you Su, bagi love. I pun love juga. Okay, so Nadia seorang yang suka shopping, suka belanja, suka pantang ada duit. So akan belanja. Jadi bila saya terjumpa platform public gold ni, asal-asalnya juga platform public gold ni jumpa tanpa sengaja, dan biasalah benda yang menguntungkan, dan why not kita cuba, macam tu lah lebih kurang. Dan memang saya adalah seorang yang suka menyelamatkan duit, suka pada investment, suka beli macam orang kata rumah, hartanah, emas, sebab kita tahu benda tu akan membantu kita. Kita ni dah lah jadi malas kan. Saya bukan malas, macam kita dah lah tak bekerja. Maknanya bekerja, tapi bekerja lebih kepada suri rumah. Okey, lepas tu kerja sampingan, kerja dengan anak. So di samping menyimpan, mengalihkan duit, mengharapkan keuntungan, daripada keuntungan tu bolehlah tambah-tambah daripada dia duduk beku dalam akaun tu. At least dengan kenaikan tu ada juga peningkatan, keuntungan tu. Dalam masa yang sama, bila bergelar dealer public gold, boleh jana income dengan hanya merekomen. Sebenarnya siapa-siapa saja boleh buat bisnes public gold. Ada orang dia beli emas, dia pegang, dia stok dekat tangan, lepas tu dia jual balik kepada customer. Okey, itu pilihan. Ada ramai yang sangat yang berbuat demikian.
Tidak saya. Saya jarang-jarang berbuat demikian. Kalau ada customer yang betul-betul nak, baru saya jual stok saya. Stok saya memang bukan untuk dijual, sebab stok saya hanya untuk simpanan saya. Okey. Sebab saya fokus kepada passive income. Nadia fokus kepada passive income. Passive income tak sama dengan active income. Active income, you kena bekerja dapat income. You kena bekerja dapat income. You tak bekerja, you tak dapat income. Contoh ya. Okey, contohnya kalau passive income pula, okey, macam saya, Nadia dulu bila dah jadi dealer, lepas tu saya upgrade kepada priority dealer. Okey, macam mana nak upgrade semua bergantung pada jumlah. Macam sekarang promotion, beli 50 gram boleh jadi normal dealer, boleh jadi 100 gram boleh jadi priority dealer, dengan syarat you kena beli wealth card dan kena bagi tahu staff untuk upgrade dealer. Okey, lepas tu bila dah ada passive income, bila kita rajin recommend, akan dapat income, passive income tu. Dan Nadia masa first time jadi dealer dulu, saya recommend, saya sebenarnya hanya buat sharing dekat Facebook. Masa tu juga Facebook pun kita tak pernah nak guna. Okey, Facebook pun tak pernah nak guna. Tapi bila saya baca, saya tulis, ada customer mula PM, dan bukan customer, ada prospek yang mula PM dan bertanya, dan saya recommend je lah. Okay? Bila recommend, bayangkan setiap bulan jualan saya adalah ratusan ribu ringgit. Ratusan, maknanya kalau tak 100,000 tu memang tak sah. Macam tu. So bila setiap bulan dapat sale lebih kurang 100,000, so seronok-seronok, faham tak? Benda tu seronok-seronok, hanya recommend, tapi sale boleh cecah sampai 100,000 setiap bulan, lebih lah. Maksudnya kalau tak sampai tu memang tak buat langsung lah tu. Okay, so dapatlah passive income, dapatlah income masa tu. Lepas tu bila once saya stop, tapi income still masuk, itulah dinamakan passive income. Why? Sebab orang yang kita recommend, bila once dia akan beli lagi, berulang kali, beli lagi, kemudian hari, kita akan dapat setiap kali dia buat pembelian, setiap kali itulah kita akan dapat commission. Dan kalau kita bawah kita pula ada dealer tu pula rajin juga buat macam kita buat, maka kita akan dapat insentif. Akan dapat insentif. Kalau dulu tak ada insentif tau, sebab inisiatif public goal, sebab kita kena bantu dealer kita dekat bawah, kita kena bantu, walaupun bawah lagi pun kita kena tetap guide dealer kita. Diorang nak naik, diorang kena guide dengan orang atas. Macam itulah lebih kurang jalan cerita dia. So bila dapat income, of course lah seronok. Bila seronok, maka dapatlah beli emas secara percuma setiap bulan. Okey, kalau dulu nak kena kerja, lepas tu hasil daripada kerja tu beli emas. Sekarang ni hasil daripada passive income, setiap bulan daripada passive income beli emas. Tak ke percuma tu. Ni nampak ke nampak. That's why mesti kena jadi dealer public tu kalau berpeluang. Ada orang dia tak nak, ada orang dia memang dah duit lebih, dia orang dah sangat sibuk, dia orang dah sangat mampu, so dia orang tak nak fikir benda yang sen-sen ni. Sen-sen. Sebab income dekat public good ni sen-sen je tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tengok list, saya punya list documentation saya tu, okay, yang saya print, commission daripada A 15 sen, daripada B 50 sen, adalah yang banyak juga, ada ialah yang 10, ada ialah juga yang 100. Tengok pada masing-masing beli banyak mana, so dapatlah passive income. Contoh ya, okey, contoh sekarang ni adalah macam why dia amat sesuai kepada ibu. Sebab Nadia dah rasa dulu Nadia buat suka-suka, sekarang tiba-tiba saya ada baby. Bila once you ada baby, you memang tak bergerak dalam pantang, memang duduk dalam rumah. So bila masalah di dalam rumah, memang tak keluar, memang duduk dalam rumah. Alhamdulillah, empayar bergerak, so dapat passive income. Passive income tu maksudnya orang lain yang bekerja, juga passive income. Lepas tu orang lain setiap kali di shopping, kita dapat passive income. Saya tuan-tuan dan puan-puan, kalau diikutkan daripada pembelian customer, tak sampai pun 10% yang saya guide sebenarnya setiap bulan. Maksud saya di sini adalah tak sampai pun 10 daripada customer yang beli pada bulan itu, tak sampai pun 10% yang saya tahu dia orang beli apa. Kebanyakan mereka adalah membeli sendiri.
Maksudnya customer Nadia memang setiap bulan ada yang memang lock sendiri. Memang saya pun tak tahu dia orang beli apa. Dia orang beli dinar ke, dia orang beli kulpa ke, dia orang beli berapa keren ke, dia orang beli item apa ke, saya pun tak tahu. Tahu-tahunya dia orang beli, itu saja. Yang tahu-tahunya mereka ada top up. Okey, dan setiap 20 hari bulan sesiapa yang bergelar di Republic Gold akan dapat income. Okey, so selebihnya pandai-pandailah alihkan pendapatan kepada emas. Jadi sesiapa yang tadi ada PM Nadia tanya untuk jadi dropship, sebenarnya dropship tak ada dekat Public Gold. Dropship tak ada dekat Public Gold. You jadi dropship maksudnya macam Nadia pernah jadi dropship. Okay, sekarang pun saya masih ada jadi dropship kepada syarikat lain. Maksudnya kita iklankan produk mereka, kita apa sahaja belian, maknanya customer akan bayar kepada kita dan kita bayar balik kepada pembekal tersebut. Maksudnya kita tolong jual barang tak ada stok dengan kita, itu dropship. Okey, itu dropship dan saya ada juga buat berdemikian. Tapi itu kerja yang dinamakan active income. You kena kerja, you kena share, you kena buat, you kena kutip duit, lepas tu Mak Senyuk lah nak masuk call. Janganlah call saya waktu saya tengah live ni. Okay, ni nak kena guna telefon lain masa live ni. Sabar. Okay, jadi kalau passive income pula, okay, macam passive income pula, once kita recommend sekali saja, mungkin customer Nadia ni Nadia recommend bila? 2012, 2014, tahun lepas tu mereka dah pandai pun buat belian sendiri, so mereka terus buat pembelian sendiri, macam tu. So dapatlah passive income. Okay, di saat sebab macam ni, why nak kena ada pendapatan kedua? Okay, why you kena buat Public Gold? Sebab Nadia bukan nak galakkan, tapi galakkanlah juga sebab ada orang cakap kos sara hidup makin tinggi. Semalam pun saya ada terbaca daripada sharing seorang QS. Dulu gaji QS hampir lebih kurang 2,000 lebih sebulan. Sekarang pun sama juga. So kos barang-barang keperluan semakin meningkat. Kos barang keperluan semakin meningkat, sedangkan nilai gaji kita lebih kurang sama dan kenaikan gaji tu tak senaik barang-barang. So jadi bukannya macam kita kalau nak kerja lebih pun sampai tahap mana je kita nak macam contohlah kalau kita mampu untuk buat OT sekalipun, kita just kerja fokus kat situ. Lepas tu sebaik-baiknya, Nabi kita bercakap yang sebaik-baiknya kena berniaga. Salah satunya macam Public Gold, dia sebenarnya lebih kurang kita berniaga, walaupun dia macam passive income, tapi seolah-olah kita ni berniaga, own company, sendiri punya kerja. Sebab you rajin cari, you buat, you adalah business owner. Itu. Dan Public Gold menganggap kita adalah sebagai business partner. Dia bukan anggap kita dropship, dia bukan anggap, walaupun kita namanya dealer, tapi kita adalah business owner. Sebab apa sahaja yang keperluan, apa sahaja yang disediakan dekat Public Gold, dekat cawangan semua, kita boleh guna. Kita boleh guna. Macam contohnya, macam ada dekat sini, nak guna kursi dia, nak guna poster dia, kita boleh gunakan kalau untuk kepentingan Public Gold lah, bukan untuk kepentingan diri sendiri, sebab kita adalah business partner. Makin kita suka promote, makin kita rajin recommend, bertambahlah income kita, insya-Allah. Lepas tu satu menambahkan pendapatan terutamanya seorang suri rumah. Macam suri rumah kebanyakan ramai suri rumah, dia orang tak tahu nak buat apa dekat rumah. Macam contohnya baru ni PKP baru ni pun ramai yang duduk rumah, yang tiba-tiba kerja, tiba-tiba duduk dekat rumah tak tahu nak buat apa. So buatlah Public Gold. So sambil-sambil recommend, sambil-sambil suka-suka, tiba-tiba masuk. Ramai pula orang yang alihkan sebab orang dah tahu kepentingan emas. So emas ni senang nak jual sebab dia, macam mana cakap dia senang nak jual.
emas ni tak payah nak terang lebih-lebih pun. Macam bagi saya tak payah nak terangkan lebih-lebih. Kalau nak terangkan lebih-lebih tu mungkin jarang-jarang. Ramai yang tak tahu juga pasal emas, tapi insya-Allah dia sangat mudah sebab once you dah faham kepentingan emas memang semudah. Dan orang yang beli emas memang biasanya memang akan repeat sebab dia memang dah faham kepentingan emas. Emas memang untuk saving. Orang beli emas memang beli hampir setiap bulan. Bukan sebab gila tu paksa, bukan sebab macam terpaksa wajib setiap bulan, sebab public good tak wajibkan beli emas setiap bulan pun. Tetapi memang emas adalah salah satu cara untuk kita kawal diri kita, kawal kewangan kita, dan kita benda tu adalah rutin. Macam kita kerja dapat gaji, sama juga macam kita dapat pendapatan, kita alihkan dulu. Jadi emas memang, kalau orang itu faham, biasanya memang dia akan beli setiap bulan. Kalau dia kurang faham, dia akan beli jarang-jarang. Orang yang faham pasal emas, dia akan beli setiap bulan, insya-Allah. Kebanyakan umpaya saya ramai yang memang beli, bukan nak kata semualah, lebih kurang dalam 30 hingga 40% memang beli emas setiap bulan. Jarang-jarang customer yang beli kadang-kadang. Mungkin yang beli kadang-kadang tu dia beli EPP, lepas tu dia beli macam terus banyak, lepas tu senyap. Ada juga yang macam tu. Tapi yang beli setiap bulan, saya boleh cakap lebih kurang 30 hingga 40% yang macam tu. Okay. Jadi pendapatan tuan-tuan dan puan-puan akan konsisten lah sebab empayar, sebab customer yang kita recommend, once recommend terus beli. Macam tu je. Okay, saya nampak Encik Hanan, apa khabar? Encik Sabab Alam, Maizi, Afifi. Dekat sini Nadia tak nampak. Nadia boleh tengok daripada screen another phone. Baru nampak nama tuan-tuan dan puan-puan yang tengah menonton saya ni. Okay, Major Nini, apa khabar semua? Okay, salam tengah hari. Okay, dah makan ke belum? So, Nadia tak ada apa nak sembang, cuma pagi tadi sebab kebetulan ada yang bertanya nak jadi dropship. Dropship tak ada dekat Public Good ni tuan-tuan dan puan-puan. Yang ada dekat Public Good adalah beli emas, you boleh ada peluang jadi dealer. Jadi dealer Public Good ni ada 3 dealer Public Good. Yang pertama adalah normal dealer. Normal dealer dia adalah syarat-syarat belian dia. Dia adalah kadang-kadang dia ada promosi. So rebutlah promosi tu. Nak tahu kena PM Nadia lanjut. Promosi tu tak tentu. Hari ni mungkin belian 30 gram. Besok mungkin belian 8 dinar. Ada juga pembelian barang kemas. So mana-mana sahaja yang tuan-puan rasa sesuai dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ataupun kadang-kadang beli je emas banyak mana pun tak kisah, lepas tu terus upgrade dealer pun boleh. Yang penting emas. Emas tu lagi penting sebenarnya. Sebab kalau you jadi dealer, you tak buat apa-apa pun tak dapat apa-apa juga. Okay. Tapi kalau memang niat untuk beli setiap bulan semua, so dapat komisen belian balik, itu adalah satu, orang kata, mengurangkan susut nilai emas tersebut. Okay. Saya nak angkat anak saya dah sedar. Tadi dia tidur kejap. Okay. Masya Allah. Okay, ada baby kat sini. Okay. Ada baby kat sini you. Baby saya baik, insya-Allah baik sebab dia memahami ibunya. Okey, dah kenyang-kenyang, dah siap-siap, dah tidur, dah bangun, dah pula berjaga. Alright, no problem. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, macam saya, pergerakan saya sangat terbatas. Sebab ada baby sekarang ni. Kalau datang pun datang public good. Habis-habis pun pergi dekat-dekat je ataupun pergi beli barang je. Tapi income masih lagi masuk disebabkan oleh passive income, dan ianya adalah hasil yang saya telah bina sejak 8-9 tahun yang lalu. Dia bukan hari ni bina you terus dapat. Kalaulah Nadia tak buat 8-9 tahun yang lalu, saya tak dapat apa yang saya dapat sekarang. Lebih kurang macam tu. Okey, nampak tak? Dia bukannya kita hari ini you terus jadi dealer,
terus dapat income lebih-lebih. Tak, rajin emas. Sebab kita nak jual emas ni, walaupun nampak mudah, dia bukannya macam jual tudung, bukannya macam jual makanan, bukannya jual macam jual keripik. Jual keripik lagi mudah, buka je 3-10 ringgit, orang bayar je. Emas tak, emas dia kena guide, dia kena ada kefahaman, menyebabkan orang yang lagi faham dia akan repeat. Kalau orang tu dia tahu untung pun dia tak faham pun, dia tak repeat juga. Okey. Jadi setiap kali customer tuan-puan beli emas akan dapat passive income. Tak kisah. Okey, passive income ni jangan pandang pada passive income je. Okey, Nadia selalu nasihat dekat Nadia punya dealer-dealer, dekat Nadia punya umpire, you jangan pandang komisen. Sebab saya sendiri pun 7-8 tahun memang tak pandang pun komisen yang ada dapat tu. Sebab saya buat sebab suka-suka. Jadi kebetulan sekarang dah fokus dekat sini. Kenapa nak kena fokus ni? Sebab umpire saya sudah ada beribu orang. So terpaksa fokus. Terpaksa pilih untuk fokus sebab umpire sudah ada beribu orang. Tak sempat kalau tak fokus. Okay, kalau saya tinggalkan sehari memang huru-hara tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kena fokus. Bila kena fokus maksudnya kena berhentilah buat benda lain. Macam itulah lebih kurang. Okay. So insya-Allah sesiapa sahaja pun boleh. Kalau Nadia tahu dulu kerja ini lebih mudah daripada kerja-kerja lain, dan lama dah saya buat ni kau dulu. Tapi tak, kita buat suka-suka, hasil pun suka-sukalah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, okey, kalau yang tak mampu nak terus jadi dealer tu pula macam mana? Sebenarnya tak ada masalah, sebab tuan-tuan dan puan-puan boleh juga bina passive income dekat PG Mall. Sebab Public Gold sekarang ni dia ada bukan saja Public Gold, tapi dia ada Aurora, dia ada PG Jewel, dia ada PG Mall. Dekat PG Mall, sesiapa yang shopping emas, gelang, rantai, subang semua, dekat sana you akan dapat cashback daripada customer yang you recommend. Dekat sana boleh jana income. Dekat sini, dekat Public Gold boleh bina umpire. Bila boleh bina umpire, mana tahu tiba-tiba nama upgrade automatic, sebab bila recommend 50 orang pun upgrade, boleh automatically upgrade dealer. So dapatlah passive income. Okay, tiba-tiba saya cerita pasal passive income hari ni sebab kebetulan hari ini ada yang bertanya, dan minggu ni juga memang ada beberapa orang yang memang banyak sangat tanya pasal dealer. Okey, ada yang tanya pasal dropship. Okey, commission ni macam mana pula? Commission normal dealer 1%. 1% je tuan-tuan dan puan-puan, tak banyak. Tapi saya pernah ada seorang dealer saya. Dealer saya ni lebih kurang hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun, setahun lebih lah, nak kata 2 tahun tu tak sampai. Okey, tapi hampir-hampir jugalah 2 tahun. Senang cerita 2 tahun lah. Okey, dah beli emas. Lepas tu dia cakap, dulu saya tak percaya apa yang dia cakap. Saya tak percaya apa yang dia cakap. Dan dia cakap kerja jadi dealer Public Gold ni mudah gila. Okey, tapi dia buat benda lain masa tu dia masih lagi bekerja, dan tiba-tiba je dia pencin. Bila dia pencin, dia cuba aktif buat benda lain, tapi dia cakap benda tu macam melecehkan, memenatkan, umur pun dah tua. Dan kemudian dalam masa yang sama dia cuba juga untuk buat Public Gold, dan bila dia buat sharing-sharing dengan dekat kawan-kawan dia, dekat rakan-rakan sekerja dia sebelum ni, okey tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku memang kau-kau. Memang kau-kau. Dia cakap, ya Allah Nadia, kalau saya tahu jadi dealer Public Gold sangat mudah daripada dulu lagi saya buat. Dulu saya hanya dengar ada cakap jadi dealer Public Gold sangat mudah, saya tak percaya. Tapi bila buat baru percaya. Tapi nak buat baru percaya tu kena buat dengan cara yang betul jugalah. Ada orang buat cara tak betul pun tak dapat juga. So macam mana nak buat cara yang betul tu, macam Nadia cakap, macam-macam cara tuan-tuan dan boleh jana income. Boleh juga nak restock sendiri, nak pegang. Ada ramai dealer-dealer yang beli emas. Contoh dia beli emas ni 2-3 keping, lepas tu disimpan, lepas tu dia let go, lepas tu dia ambil, dia beli dengan dealer lain, dia beli dengan customer lain. Okey,
dia beli dengan customer lain, lepas tu dia let go yang dekat hand, itu memerlukan modal. Macam Nadia tak perlukan modal langsung. Yang modal Nadia adalah emas sendiri. Emas sendiri tu kita simpan je lah. Lepas tu gunakan PJ code kita. Lepas tu gunakan PJ code kita. Dia sama naik dengan saya, sama kuat. Okey, gunakan PJ code kita untuk membantu orang sekeliling. So dalam masa yang sama, dalam masa kita menyimpan, kita boleh bantu orang sekeliling. Bila bantu orang sekeliling, of course ilmu yang kita share, kalau orang tu praktiskan, dia macam cikgu, macam guru. Nadia anggap macam tu. Nadia anggap saya dah lah tak ada harta nak derma-derma lebih-lebih. So dengan ilmu yang saya ada tu, InsyaAllah, sebab tu saya suka sangat guna perkataan semoga bermanfaat tu, supaya benda tu akan di-share. Dan bila dealer saya, dia jadi dealer ataupun dia jadi customer saya, lepas tu dia share pula pada orang lain, nampak tak ilmu tu akan tersebar, akan berangkai. Bila contohnya macam Nadia parking dekat live ni, Nadia tahu tak ramai orang menonton, tapi mungkin ada segelintir yang menonton, diorang akan dapat ilmu, akan dapat manfaat. Mereka yang bertindak beli emas itulah yang untung. Saya cuma cakap-cakap je, Nadia cakap-cakap kat sini je, okay, sharing-sharing je. Sesiapa yang beli emas tu, dialah yang untung, bukan saya. Saya cuma hanya mengajak, memberitahu. Sebab dengan pegang emas ni pun dah lain macam aura dia. Okay, bila pegang emas ni pun rasa happy, apatah lagi memilikinya. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa down, rasa down, jiwa rasa down, rasa macam hidup tak ada arah tuju, belajar-belajarlah, simpan. Sambil menyimpan tu, ada emas je, dia akan mengubah aura tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Okey, so Nadia tak boleh lama. Terima kasih sebab menonton. Okey, terima kasih sebab menonton. Nadia nampak siapa lagi tu, Nazari, Lokman. Okey, apa tu, Wan Prickly, Rusmin. Okay, terima kasih sebab sudi live dengan Nadia dan baby ni. Tadi dia tidur. Okay, saya macam ni lah, on off. Kalau waktu baby okay, saya okay. Cuma nak kena pucuk sikit je, nak kena belajar pucuk sikit. Okay, so kalau dia okay, saya okay. Bila dia free je, saya free. Kalau dia time mengamuk, dia mengamuk masa lapar je, macam tu je. Okay, so itu sahaja perkongsian daripada Nadia. Semoga bermanfaat. Sama-sama sama-sama kita simpan emas. Sesiapa yang nak jadi dealer, boleh PM Nadia, boleh WhatsApp Nadia. Sesiapa yang jadi dealer di bawah empayar saya, jangan segan untuk PM Nadia, untuk tanya, untuk guide. Saya juga adakan grup khas untuk dealer aktif. Adalah lebih kurang, kalau di seluruh Malaysia ni adalah 40 hingga 50 orang. Allah, sedawa. Baru sedawa susu tadi. Adalah lebih kurang 40 lebih, hampir 50 orang juga empayar saya yang sedang bergerak di seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak, Brunei. Brunei pun ada tuan-tuan dan puan-puan. Indonesia ada customer je, tak ada dealer aktif. Okey, mana tahu tuan-tuan dan puan-puan daripada Indonesia nak jadi dealer aktif saya dekat sana. Customer saya ada. Okey, boleh PM Nadia dan boleh baca-baca, boleh sebenarnya satu je nak pesan, walaupun macam mana sekalipun sebenarnya bergantung pada diri kita. Kalau saya bahagi banyak mana pun, kalau tak ada tindakan, memang tak dapat apa-apa. Kalau kita dengar sikit je pun, tapi kalau tindakan kita yang luar biasa, yang lebih, insya-Allah kita akan dapat lebih. Okey, so percayalah, buat je. Ini pesanan kepada dealer-dealer empayar Gerbang Jutawan Emas terutamanya. Dan tak kisahlah dealer dekat empayar mana pun, teruskanlah sharing. Sebab walaupun kadang-kadang kita tak dapat customer, tapi kita dapat manfaat mungkin daripada rezeki yang tak disangka-sangka. Dia rezeki ni banyak, dia datang daripada macam-macam arah. Kadang-kadang kita dapat kawan, kadang-kadang kita dapat ilmu lain, kadang-kadang orang belanja makan, macam-macam. Okey, so itu sahaja belanja emas sekali lagi. Okey, so terima kasih sebab menonton. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni Isnin, Nadia akan cuba untuk share dengan tuan-tuan dan puan-puan hari Isnin dan Khamis. Saya cuba. Okey, bye bye.